forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap skandal dana negara anggaran 2.3 bilion. SPRM bekukan akaun bank bernilai lebih 39 juta. Kita baca sedikit. Akaun bank berjumlah lebih 39 juta termasuk milik bekas Menteri Kanan, dua ahli perniagaan bergelar Tan Sri dan ahli keluarga mereka telah dibekukan susulan dengan dana negara anggaran jumlah 2.3 bilion. Okey, mari tengok respon Datuk Kamal Amir di akhir nanti kita komen macam biasa. Persoalan sekarang ni yang kita nak lontarkan, ada banyak persoalan. Saya menerima juga pertanyaan teman-teman kerana tentang berita serbuan Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia di kediaman kroni-kroni pemimpin-pemimpin terdahulu. Tapi tidak dilaporkan secara meluas oleh media tempatan, terutamanya media berbahasa Melayu. Malah laporan berkenaan juga tanpa diiringi gambar. Nama-nama tak disebut. Saudara, selain itu adalah disebut bagi bayangan sipi-sipi saja. Antara sebut mereka terbabitlah bekas Menteri Kanan, dua Tan Sri, ahli perniagaan. Jadi berbeza saudara. Datuk Seri Najib terus mereka lanyak terus. Datuk Seri Najib. Yang ini saya tak tahu. Jadi apakah berita-berita siasatan sebut kita, jadi saya sebagai pengamal media, saya tahu siapa yang disiasat itu, tapi saya tak boleh siarkan kerana tidak ada berita rasmi daripada Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Itu keadaannya saudara. Jadi apakah ada cubaan, tak tahulah saya saudara. Kerana dalam serbuan di kediaman kroni pemimpin sebut, katanya nak sebut nama pun tak boleh. Tujuan serbuan kerana melibatkan 2.3 bilion katanya. Tapi kita tak tahu. Walaupun saya tahu, tapi saya tak boleh menyiarkan. Jadi saya haraplah agar Suruhanjaya Pencegah Rasuah dapat lebih telus lagi. Nyatakan siapa yang disiasat, nama mereka. Jadi kalau dah siasat, siarkan nama, kemudian bawalah ke mahkamah. Perbicaraan di mahkamah itu akan menjelaskan segala-galanya. Tapi persoalan sekarang ni, jadi sebab itu tak ramai orang nak mencerita. Adalah media-media sosial ataupun media berbahasa Inggeris, mereka kadang lebih berani menyebutnya. Saya tak bolehlah begitu saudara. Kerana ini kita tertakluk pada undang-undang. Sesuatu kes yang sedang disiasat oleh SPRM, kita tak boleh memandai-mandai, melainkan ada kenyataan resmi. Cuma persoalannya, bila melibatkan, dah seminggu lebih dah, isu cerita 2.3 bilion, mantan Menteri Kanan, tapi tak sebut nama. Dan dua orang ahli perniagaan, Tan Sri. Tapi siapa dia? Jadi apakah ini menimbulkan, dan ini juga saya rasa menimbulkan keresahan di kalangan rakyat, sebab rakyat nak tahu. Tak tahulah, sebab itu saya minta maaf pada saudara untuk tidak dapat melaporkan sepenuhnya. Ya saudara, saya kena jelaskan. Baik saudara, hari ini Parlimen bersidang lagi saudara, dan ini amat menjengkelkan saudara. Saya sebenarnya bosan nak buka mendengar perbicaraan perbincangan di Parlimen. Kerana ternyata saudara, hari ini sekali lagi wakil-wakil rakyat sebelah petang tadi dah berbalah pula, jerit-jerit bagai anak rak, cerita pasal penyamun, penyangak, perompak dan sebagainya. Jadi Dewan Rakyat tidak dijadikan sebagai tempat untuk membicarakan soal kehidupan rakyat. Ini yang saya amat sedih saudara. Sepatutnya rakyat, kehidupan rakyat, ekonomi rakyat dibincangkan. Nama lagi Dewan Rakyat. Dah berbuih mulut saya bercakap saudara, benda ini tidak terlaksana sepenuhnya. Saya merasakan setiap ahli parlimen, setiap wakil rakyat itu mereka berdosa pada rakyat mereka. Tak apalah, anda tanggung sendirilah. Kerana anda menghabiskan wang rakyat, mengadakan persidangan dan tidak membincangkan, tidak membicarakan, tidak mengutarakan masalah rakyat. Cerita tentang bahan makanan, keterjaminan makanan, macam mana nak menangani masa depan, tak ada saudara. Yang ada berbanyak politik. Sebagai contoh hari ini saudara, amat menjengkelkan saudara. Selama 1 jam Datuk Seri Anwar Ibrahim memperuntukkan waktu beliau untuk menjawab sebarang persoalan yang boleh dibangkitkan oleh ahli parlimen. Tapi yang mereka bangkitkan, apa yang mereka tuntut ataupun mereka lontarkan kenyataan-kenyataan di pentas-pentas politik di luar Dewan.
Contohnya bagaimana tentang perjanjian antara Perdana Menteri bersama dengan Pak Jokowi. Akhirnya saudara, isunya bila kononnya ada tuduhan bahawa katanya bahawa Perdana Menteri mengkhianati sepadan-sepadan negara, boleh pula lepas ke tangan Indonesia, dan akhirnya bila dijawab oleh Perdana Menteri, terdiam semua saudara. Terdiam. Sedangkan kita dengarlah, saya nak akan tanya di Parlimen nanti. Bila tanya di Parlimen, alasan sama. Alasannya mengatakan bahawa kenapa tidak dibincangkan dengan pakar-pakar maritime, pakar-pakar persepadaan. Jadi Datuk Seri Ibrahim mengatakan bahawa dia sebelum dia menandatangani perjanjian itu, telah pun dikonsult ataupun telah dibincang dengan pakar-pakar dari pelbagai kementerian, dari pelbagai jabatan. Bila dijawab itu, diam. Ada pula ceritanya macam-macam saudara. Jadi akhirnya saudara, setiap persoalan yang merupakan lanjutan dari kempen ceramah politik yang mereka lontar sebelum ini terjawab, dan tak boleh mereka jawab kantoi lah jawab saudara. Ternyata mereka menggunakan petah politik tak betul. Saya nampak benarlah saudara, Mejah dia kata memang akhirnya mereka seolah-olah sebagai pembangkang, mereka tidak boleh menerima diri mereka sebagai pembangkang. Itu masalah yang saya lihat. Sepatutnya mereka dah tak setuju untuk pembentukan kerajaan perpaduan ini dan memilih untuk jadi pembangkang. Sebab saranan tuanku pun mereka tolak. Jadi okeylah, jadilah pembangkang, tetapi bukan menjadi pembangkang yang berhemah. Isu-isu yang dibangkitkan bukan isu rakyat. Saya mengharapkan dalam musim-musim ni dah dekat ni, Raya Haji sepatutnya bertanya apa persediaan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Awak Pengguna, apa persediaan Menteri Pertanian berhubung dengan makanan rakyat. Sebab hari ini isu paling besar adalah menyangkupi kehidupan rakyat. Bukan cerita politik. Rakyat dah lenjan, rakyat dah meluat tengok, tak habis-habis. Sidang Dewan hari ni, pagi okey, petang dah beramuk. Tak ada cerita lain, tuduh-menuduh. Rasuah itu, rasuah ini. Apa benda ni? Mereka pergi ke Parlimen dapat RM350 sehari. Sedangkan rakyat nak dapat RM350 tu, kalau pemandu Grab, macam pecah buntut saya bawa Grab untuk dapat RM350. Mereka datang untuk bergaduh dan ambil duit wang rakyat, dibayar gaji elon mereka, mesyuarat. Mereka hadir kalau datang dari Terengganu, datang dari Pulau Pinang, datang dari Johor, naik pesawat kapal terbang, dibayar oleh duit rakyat. Duduk di hotel, dibayar oleh duit rakyat. Tapi masalah kehidupan rakyat tidak disantuni. Kalau saya katakan baral, orang marah dengan saya. Tapi bagi saya, mereka ini saya katakan khianat. Sebab itu, pilihan raya akan datang, tak payah undilah orang macam ni. Ini kita sibuk ni saudara. Dan jangan lupa saudara, lagi 12 hari lagi, maka berlakulah fiesta caci mencaci. Maki hamun antara pemimpin politik di atas pentas politik. Ini nak datang ni saudara, jangan lupa. Jadi saya merasakan dalam keadaan sekarang, politik hari ini penuh dengan maki hamun. Kenapa jadi begitu? Saudara, saya itu masalahnya sekarang ni. Saranan tuanku pun dia orang tolak. Apa lagi nak dengar suara rakyat? Jadi tak tahulah apa yang mereka dak. Kita tak tahu. Saya sendiri tidak tahu dalam apa dalam pemikiran mereka. Datang naik saja bila soalan naik bertanya, ya je. Seolah akulah seorang jago. Tapi jago ke mana kalau masalah rakyat tidak disantuni? Saya yakin, saya tengok dekat Parlimen persidangan, speaker tunggu. Nak katakan speaker tak berat sebelah, tidak. Speaker bagi peluang. Kalau yang perempuan dulu dia diam, dia dengar, dia hormat. Kalau terkeluar daripada perbahasan, dia guide balik. Yang hormat, bukan untuk bersyarah. Kalau yang hormat nak tanya, tanyalah. Tidak dipersoalkan kepada pak-pak menteri yang ada. Dewan setengah lagi kosong lagi. Jadi apa hal dia orang ni? Saudara Dian Shah, Dewan Parlimen seharusnya membincangkan macam mana nak santuni masalah rakyat secara drastik. Itu yang saya tunggu. Tak ada, saudara. Amat mengecewakan. Kenapa jadi begitu negara kita ni? Sebab itu, mungkinlah
Kifarat Tuhan. Sebab ahli politik yang bergelar wakil rakyat, mereka tidak amanah. Sebelum jadi wakil rakyat, sila pasang baliklah, saudara. Waktu mereka berkempen, buka balik. Saya akan pastikan memperjuangkan rakyat. Kehidupan rakyat akan saya perjuangkan. Tang mana mereka perjuangkan? Dah masuk 7 bulan. Lepas pilihan raya. Tak ada. Kalau ada sikit-sikit begitu saja, lepas tu masing-masing tunding menunding jari, saudara. Dan saya nak bagi tahu juga, ini kalangan teman-teman yang dulu mereka bersama dalam parti UMNO. Bila dah keluar tu, tak ada yang baik UMNO ni. Dulu bagai nak rak. Bagai nak rak memuji. Bila naik pentas saja, bila ada Presiden UMNO, Datuk Seri Presiden yang kita sayangi, yang kita kasihi, yang kita hormati, pemimpin ulung negara. Begitu saja. Bila dia keluar, dihambur dengan 1000 macam maki seranah, saudara. Apakah ini politik kita? Sebab itu saya kata, teman-teman, kalau anda memilih untuk keluar dari parti, teruskanlah, tak ada masalah. Sebab negara kita mengamalkan negara demokrasi. Berhemahlah. Jadi saya, tak maaf saudara, saya minum sikit. Sakit tekak ni. Sakit tekak kena sakit hati, saudara. Betul saya Saleh. Duit rakyat mereka sapu. Macam mana tak sapu? Seorang ahli parlimen. Allowance kita dalam 16,000 sebulan, saudara. Kemudian bila datang mesyuarat persidangan Dewan Rakyat, mereka hadir dapat allowance RM350 sehari. Kemudian hotel percuma. Kalau duduk rumah saudara apa sebagainya, dapat claim ataupun tuntutan bayaran penginapan. Tak silap saya dalam RM250 katanya. Saudara. Kemudian perjalanan, naik pesawat terbang dibayar. Kalau bawa kereta, kos mileage. Pemandu, ada bilik. Ini keadaannya, saudara. Duit kita. Kita pembayar cukai. Tapi kehidupan kita tidak disantuni. Saya kadang-kadang meluatlah tengok mereka ni. Tak seharusnya kita gelar mereka yang berhormatlah. Sepatutnya mereka berkhidmat untuk rakyat. Ini tidak disantuni. Melainkan akulah segalanya. Bila mereka pula tu, bila keluar parti, setelah tak dipilih sebagai calon, bagai nak rak sumpah seranahnya pada UMNO. Saya haraplah kalau anda mendengar ceramah-ceramah mereka di pentas politik, saudara. Bila dengar mereka berucap, boleh dengar je lah, saudara. Masuk telinga kiri, telinga kanan lah. Kerana bila mereka di luar, kalau di dalam mereka memuji bagai nak rak. Sebab contohlah hari ni tiba-tiba saya tengok keluar dalam media sosial mengatakan bahawa Datuk Seri Ismail Sabri mengatakan bahawa UMNO ini mesti memimpin, bukan sebagai orang lain pimpin. Cuma saya kata, di mana ada logikanya, brother? Kita cuma dapat 26 kerusi saja UMNO. Bila masa pula kita nak memimpin? Sedar dirilah. Sebab itu berusahalah sekarang. Tak payahlah diwujudkan permasalahan. Saudara, saya rasalah dalam tempoh 12 hari nanti, fiesta maki hamun antara mereka yang meninggalkan UMNO menyertai parti sana. Semua tak betul. Tidak ada satu pun yang betul. Sedangkan dulu mereka memuji dan memuja. Sebab itu kadang-kadang saya bersetuju jugalah dengan pandangan Ketua Pemuda. Dia kata ini rumah kita, kita jagalah. Jadi kepada warga UMNO, jagalah rumah kita sendiri. Nak harapkan dia orang, tak boleh nak harap. Tapi alhamdulillah, sebab mereka sekarang ni sudah pun di luar parti UMNO. Sebab itu saya yakin kali ini calon-calon yang diturunkan adalah mereka yang sudah pun kita bersihkan. Semakin ramai lagi, semakin banyak lagi pembersihan sedang dilakukan. Okey tuan-tuan, nampaknya SPRM belum sebut lagi siapa yang menteri dan dua Tan Sri ni. Okey, kita baca detail sikit lagi. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM dalam kenyataan hari ini memaklumkan pembekuan itu melibatkan 192 akaun bank, merangkumi 35 akaun syarikat dan 157 akaun individu. Menurut SPRM, mereka turut merakam kenyataan dua individu bergelar Tan Sri selain membuat penggeledahan di kediaman serta premis berkaitan
melibatkan bekas Menteri Kanan dan Ahli Perikanan pada Rabu lalu. Okey, kita harap SPRM lepas ni boleh dedahkanlah siapa ni. Kita semua boleh tahulah, tapi kita tak boleh sebut nama lagi lah sebab SPRM tak sebut nama lagi. So, kita berharap baguslah. Kita tahu orang main kaya ni rupanya bukan dia orang kaya disebabkan dia ikut usaha. Nampaknya dia orang ada penyelewangan buat skandal dengan duit pembayar cukai kita ni. Terima kasihlah Pak Anwar Ibrahim kerana mendedahkan semua ni, meminta SPM mensiasat semua ni. Okey, mari terus menyokong kejayaan perpaduan dan Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.